وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. Saya terlupa vaksin hati surah Kahfi. Terima kasih Kak Zalila. Kita baca surah Kahfi dulu nah. Adalah lebih baik kita meninggikan dulu kalam Allah, kemudian diikuti dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surah Kahfi dulu ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Selawat Anwar nah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Salawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Hai sekalian sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dikasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi Isnin. Walaupun PM baru bagi cuti, kita tak cuti, alhamdulillah. Istiqamah, istiqamah di dalam menuntut ilmu. Terima kasih ya Allah atas kurniaan Allah kepada kami ya Allah. Tak pernah putus semangat untuk terus menuntut ilmu di jalannya. Semangat untuk meneruskan kehidupan mencari jalan-jalan yang diredai Allah. Itulah tanda orang yang beriman, alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian kita melalui kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ini merupakan ubat untuk kita bersama yang ditinggalkan oleh ulama mujtahid Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili untuk kita jadikan sebagai ubat penawar bagi pedoman hidup dalam pergaulan, dalam tingkah laku, dalam perkataan. Yang mana ilmu ini ilmu yang bersifat khuluq, yakni akhlak, budi pekerti, perangai, tabiat. Itulah ilmu tasawuf pada menyucikan hati. Bila hati kita suci, maka sucilah segala gerak-geri tindakan anggota kita, percakapan kita, jelingan mata kita, pandangan kita, sangkaan kita adalah berpunca daripada hati. Maka dengan sebab itulah kita ni setiap hari sedang dalam usaha untuk mengubat hati yang semakin hari semakin parah, terutama sekali dalam pendedahan dunia yang semakin maju. Keadaan hati kita semakin hari semakin parah. InsyaAllah orang yang istiqamah di atas jalan ilmu selalu mencari jalan, ruang, celah untuk dia memperbaiki hati dia hari demi hari, masa ke semasa. Dan pada hari ini kita akan sambung fasal yang ketiga. Kitab Penawar Bagi Hati, fasal yang ketiga. Muka surat 25. Muka surat 25. Sama juga dah? Yang baru ke yang lama? Sama kah? Okey. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Baik, kita telah pun membicarakan tentang di antara anggota-anggota yang membawa kepada dosa-dosa besar. 7 jenis anggota yang bawa kepada dosa besar.
Kita dah baca dah yang pertama apa dia? Mata. Kedua, telinga. Hari ini fasal ketiga, lidah. Saya percaya sahabat-sahabat yang ada dalam ni semua ada lidah. Ha? Semua ada lidah. Yang disebutkan di dalam beberapa hadis masyhur bahawasanya lidah yang tak bertulang itu subhanallah tajamnya menikam ke jantung hati. Kesan luka dia ambil masa lama. Kalau luka di lahir, kalau luka di anggota boleh diubati. Lama kelamaan hak yang terbelah tu, yang terguris tu akan terubat, bercantum, dia akan sembuh. Tapi kalau luka di hati ni ambil masa. Malahan kadang-kadang makan tahun. Dan kadang-kadang bawa sampai mati. Ambil aku tak boleh lupa. Kalau disebut aku tak boleh lupa, selagi kain ikat di pinggang tu bahasa orang dulu. Selagi kain aku terikat di pinggang pun makna dia tak nyanyuk lagi lah tu. Kalau saat dia tak boleh nak ikat kain di pinggang tu, dia dah tak ingat apa dah, dia nak telanjang lah. Makna dia dah hilang ingatan. Selagi kain dia ikat di pinggang tu, selagi tu aku akan kedang, kata dia. Ni parah ni. Membawa ke akhirat kalau macam tu. Sebab apa? Sebab lidah. Hari ni perbicaraan kita tentang lidah. Semua kita ada. Dan lidah itu boleh berbunyi. Yang berbunyi itu adalah suara. Yang memfasilkan itu adalah lidah. Yang mentarjihkan itu adalah hati. Mentarjih itu membenarkanlah. Baik, kita tengok dah. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu. Ni kalau kata kitab kuning, dia main ketahui olehmu. Mu ni siapa? Kita. Termasuk saya. Kita lah. Dia nak ajak kita sama-sama tahu. Ambil perhatian. Tahu sungguh-sungguh apa dia? Bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau. Supaya engkau membaca dengannya akan Al-Quran. Apa dia ni? Tujuan apa Allah Ta'ala menjadikan lidah kepada kita? Tujuan paling utama suruh baca Quran. Itu yang paling utama. Dia suruh kita membaca Al-Quran. Kalau kita tak pandai, kita belajar. Kalau kita tak mengenal, kita belajar. Kita berguru. Mana ada orang baca Al-Quran? Tata cerdik ya. Hang belajar kat mana? Tak belajar kat siapa. Boleh sendiri. Tak kira lah sama ada dia duduk dalam rumah. Dia bergoogle meet ke dengan guru dia. Dia guna YouTube ke. Tetapi wajib kena belajar. Untuk membaca Al-Quran, tak ada ilmu laduni. Dia tak ada main dengan sendiri. Tapi kena belajar mengenal dia. Itu di antara tujuan utama Allah Ta'ala ciptakan lidah untuk kita. Ada lidah, tak mau baca Al-Quran, tapi gunakan pada arah lain. Itu maksiat. Okey, kedua, Al-Hadis. Kalau Al-Quran itu kalamullah, datang daripada wahyu yang telah pun dibawa oleh malaikat Jibril bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajak pula pada sahabat, sahabat ajak kepada tabi'in, tabi'in ajak kepada tabi'in, tabi'in ajak kepada tabi'in, sampailah dekat kita. Sampailah. Inilah ilmu yang paling tua sekali. Yang hadir daripada lidah Nabi. Nabi ambil daripada mana? Nabi ambil daripada Jibril alaihissalam. Guru Nabi Jibril. Yang Nabi belajar secara talaqi, musyafahah. Ambil dari mulut ke mulut. Menghadap terus dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan Jibril pujuk. Bermakna nak belajar Al-Quran ni tak boleh dalam masa singkat. Kena ambil masa. Kita duk kata aku mengaji daripada kecil sampai kelar. Tak betul-betul. Memang tak betul. Sebab kalau betul kita tak mengaji dah. Dia tak betul esok nak mengaji. Tuk tang mana pula orang buat kelas? Pi pula. Pi kena tegak talim pula. Habis kena tegak tadi. Kadang-kadang tempat yang sama yang dia tegak. Kita tahu itu kelemahan kita. Kita sendiri apa? Sebelum baca. Saya tahu saya tak apa pandai sebut. Dah berkali-kali duk tak boleh situ lah. Ada juga. Ada yang Allah Ta'ala tak bagi pandai sampai mati.
pun ada. Tak boleh. Sampai mati. Puas dilentur oleh guru. Tak boleh. Ada juga. Tapi pahala belajar tu tetap dapat diperolehi. Itu yang paling utama, belajar Al-Quran. Yang kedua, kena baca hadis. Sebab tu di dalam sukatan pelajaran kita ada hadis. Dan di dalam kitab-kitab kita semua ada ayat Al-Quran dan ada hadis. Ketahuilah kita, bila mana kita baca Al-Quran ataupun kita baca hadis, kita dapat pahala berzikir. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kita dapat pahala berzikir. Kita baca kitab-kitab agama, kita dapat pahala berzikir. Sebab tu yang dikatakan orang yang duduk di dalam majlis ilmu ni, orang yang duduk di dalam majlis zikrullah. Bila ditanya, boleh tak sambil duduk dalam majlis zikrullah sambil nak berzikir? Boleh. Tetapi kalau dia dah duduk dalam majlis zikrullah sepanjang saat, jam, berdetik, sepanjang itu ditulis zikir untuk dia. Dia dah duduk dalam majlis zikir. Jadi tidak perlu lagi dia berzikir. Kalau dia nak berzikir, dia dapat pahala berganda lah. Dan yang kemudian dia kata, dan segala zikir. Zikir ni, maksud zikir adalah daripada perkataan zakaro. Zakaro itu fi'il madhi. Yadhkuru fi'il mudhari'nya. Zikir masdarnya. Apa maksud zikir ni? Sebut. Sebut di lidah dan juga fikir di hati atau fikir di kepala. Di antara zikir yang tak payah diikuti oleh hati adalah salawat atas Nabi. Walaupun tak khusyuk, lidah je Allahumma salli alaihi wasallam. Hati menerawang kelip dapat pahala. Baca Al-Quran, mulut baca, hati melilau juga dapat pahala. Tetapi kalau zikir-zikir yang lain, kena ikut dengan hati. Kena khusyuk. Begitu juga baca hadis. Tak ikut dengan hati pun tak apa. Dapat juga pahala. Baik, hadis ni dia di antara kalam yang agak susah sikit dalam menyebut matan-matan dia. Sebab dia tidak seperti ayat-ayat Al-Quran yang mudah kita sebut. Tapi kalau hadis ni dia macam kalam manusia. Hadis kalam Rasulullah. Rasulullah manusia. Al-Quran kalamullah. Allah itu qadim. Bukan baharu. Jadi kita tahu mukjizat Al-Quran berbeza ketika mana kita baca pun kita tahu. Ini Al-Quran. Kalau hati tengah susah, tengah sedih, masalah tengah banyak, buka surah Yasin baca. Walaupun dalam derayan air mata, lagi kering, boleh baca. Masalah tak selesai. Tapi ibarat dapat pujukan daripada Allah. Nak baca surah lain kok takut tak lancar. Sebab tu saya kata buka surah Yasin. Ada masalah apa ni tak selesai, pergi ambil wudu. Buka surah Yasin, baca surah Yasin. Dia kata dalam derayan air mata pun dia akan berhenti. Walau dalam sedu sedang dia akan berhenti. Itu yang dikatakan kegunaan ayat Al-Quran. Kalau hadis tak lagi disusah sikit. Okey. Lepas tu apa lagi kegunaan lidah ni? Untuk pengetahuan dan memberi manfaat. Makna dia untuk kita mengajar. Tak kira lah apa ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke. Selagi ilmu itu membawa kebaikan kepada orang yang mendengar, maka itulah manfaatnya kegunaan lidah. Dan supaya mengajar engkau akan dia dengan ilmu yang memberi manfaat dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Baik, satu lagi dia kata. Benda yang kita nak kena buat, suruh orang buat baik. Dalam kita suruh orang buat baik, kita kena cegah juga kejahatan. Ini kita ajak je orang buat baik, tapi kita tak cegah kejahatan. Dia tak jadi. Kita ajak orang buat baik. Kita ajak orang bina masjid. Kita buat kutipan, pembinaan masjid. Dapat hari lani umat Islam pemurah, berkemampuan, rajin berinfak, bersedekah di jalan Allah. Bagi bajet sampai berjuta-juta dapat. Tapi sayangnya, itu kita ajak orang buat baik. Kita tak nahyu mungkar, tak cegah kemungkaran. Dalam masa yang sama, kemungkaran berleluasa.
Bila kemungkaran berleluasa, siapa yang nak main ke masjid juta-juta? Sebab kita tak cegah. Kita ajak je orang buat baik. Ya? Kita tak mencegah kemungkaran. Dalam masa yang sama, kita ajak dia sembahyang. Ya? Tapi dia tak reti. Bila dia tak reti, kita kata orang tak belajar. Bodoh sungguh. Itulah orang suruh film mengaji kecil-kecil tu tak mengaji. Tak besar pun nak belajar. Ini susah. Ini susahnya kita. Ada juga yang ajak orang buat kebaikan. Baru ni kan berlaku. Di sebelah masjid ada konsert. Masjid tu cantik dah. Amrun bil ma'ruf. Tapi wa nahyu 'anil munkar. Konsert depan dengan masjid. Macam mana tu? Ada dua tahun itu tu. Sepatutnya dah cantik dah. Kita ajak orang buat baik dengan pembinaan masjid. Dalam masa yang sama kita tak cakap, usahlah dekat konsert dalam situ. No? Kedua-dua perkara ini kena kita lakukan secara seiringan. Dan takkan jalan benda ni kalau lidah tak bergerak. Biar pilih kat mereka. Takkan orang tak pandai memilih. Takkan tak kerti pilih. Antara masjid dengan konsert. Dia pergi ke konsert lah ramai. No? Oleh kalau kita tengok macam ni lah. Orang buat pasar Ramadan di perkarangan masjid. Betul? Elok tu. Nah, elok. Taklah salah. Tengok jemaah pasar Ramadan dengan jemaah masjid. Adakah seramai beratok hak yang nak membeli tu dengan beratok nak ambil uduk? Nah? Cukup waktu muazzin nanti azan lah. Mereka membeli lagi. Hak ni tak habis, hak ni tak habis, hak ni tak habis. Dalam masa yang sama tu lah yang kata. Nah? Kedua-dua benda kebaikan dan kemungkaran ni kita kena jalan seiringan. Boleh tak kalau orang yang beli tu kita pergi sembahyang dulu sekali kita membeli. Ataupun mungkin si penjual, saya tak boleh jual lagi. Sebab apa? Jom kita pergi sembahyang berjemaah. Saya tak adalah pembelinya. Yang ni hak yang waktu tu waktu perang time. Waktu tengah orang azan, tambah orang azan, asar. Nah, time tu lah orang nak membeli. Dia tak boleh nak tinggal. Akhirnya asar dia pergi 6.30. Buat baik jual untuk orang yang nak berbuka puasa. Muazzin azan taklah seramai mana yang membeli di pasar. Subhanallah. Ini keadaan yang dikatakan kalau kita ni hanya berat kepada suruh buat baik sahaja. Dalam masa yang sama kita tak mencegah kemungkaran. No? Kita ajak orang berkumpul ramai-ramai. Bubuh syarat. Tutup aurat. Kena letak syarat. Tutup aurat. Syarat habis kena tutup aurat. Dia mencegah kemungkaran. Tak lagi main rupa macam-macam. Pakai pakaian yang sempurna seperti pakaian muslimah yang dituntut. Dia malah elok-elok. Tapi dalam masa yang sama kita ni ajak dia orang buat baik. Cegah mungkar tak? Biar tingkat dia lah. Pelan-pelan lah nanti dia buat. Dengan pelan-pelan tu lah. Dia tinggal bang kita. Tu peranan lidah. Dan dia kata lagi, memberi nasihat engkau akan orang Islam. Apa juga nasihat macam para sahabat bila jumpa dengan Rasulullah selalu sebut ausini, ausini, bagi wasiat dekat aku. Maksud dia bagi nasihat pada aku. Nasihat apa? Sekurang-kurangnya pun Rasulullah akan bagi nasihat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Okay, kita pun di antara bersama-sama bersahabat kan, kadang kita berpisah di antara dua sahabat. Benda yang terbaik kita buat adalah memaafi ataupun memohon kemaafan. Maaf kadang-kadang kan bila kita duduk dengan dia mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan dia dalam melawak, atau mungkin dalam perbuatan kita yang menyakitkan pandangan mata dia. Sebab tu nak berpisah tu minta maaf yang mana melawak. Kadang-kadang kita ni kasar, pembawakan kasar. Kata orang dia kasar, mulut jahat, hati dia baik. Serupalah. Serupalah hak yang keluar daripada mulut tu, itulah yang terbit daripada hati dia. Aku melawak je. Melawak je agak-agak. Tengok juga orang yang kita nak melawak tu. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka. Apa dia menunaikan engkau akan hajat mereka?
Kita tolong menyampaikan hajat orang lain. Itu pun satu benda yang baik. Apa juga hajat dia. Orang nak kahwin ke. Aku berkenan sangat dekat kawan tu. Boleh dah hang tolong sampaikan. Itu sampaikan hajat. Kita yang nak jadi pinang muda. Nak jadi orang tengah. Kita pun sampaikanlah hasrat. Ataupun hajat seseorang tu. Sekian-sekian kawan ni dia kira salamkan. Dia berkenan lama dah. Mau ke? Tak mau. Dia tu macam ni. Tak usah sampai macam tu. Pergi sampai balik kat kawan tu. Aku dah sampaikan hajat hang. Dia tu kata hati dia tak terbuka lagi. Janganlah pergi kutip apa yang dia kata kat kawan tu. Itu dia kata mengadu domba. Jangan kutip. Tak mau kan. Hang pendek. Dah tu gemuk pula. Dah gemuk hitam pula. Oh pekis kot. Tak usah. Nampak kali dia kata dia tak bersedia lagi, you know. Hati dia tak terbuka lagi. Agak-agak lah kita yang nak jadi pinang muda. Tengah mula cantik dah sampai ke hajat orang. Lepas tu kawan tu terkatau dia sikit dia pergi sampai. Dah lagi dia kata. Mendamaikan engkau akan mereka itu. Mendamaikan di antara dua orang yang bergaduh. Kita dapati ada sahabat kita yang memutuskan silaturahim di antara kedua mereka, maka kita ni jadilah orang yang mendamaikan. Sampaikanlah kata-kata yang baik dah. Okey. Pergi dekat dia kata, "Hang seorang ke kah?" Seorang lah. Mana pergi kawan seorang lagi? Tak dah. Tak mau kawan dengan dia. Putus. Putus apa? Putus saudara. Pasal apa? Gini. Tak apa. Aku jumpa dia kemarin. Dia kata kat aku dia teringat dekat hang. Ya ke? Nampak macam nak lembut dah. Padahal tak jumpa pun. No? Tak jumpa pun saja. Di antara menipu yang diharuskan. Aku jumpa dia kemarin, dia kata dia teringat. Aku tanya juga dia. Hampa ni apa pasal? Seorang bawa haluan ke sini, seorang bawa haluan ke sini. Hampa ni apa pasal? Dia kata tak ada pasal apa, sikit saja. Silap dia kata. Kadang-kadang tak mengaku pun. Ini peranan lidah. Kita boleh bawa dia, kita boleh ajak dia melakukan kebaikan dan dalam masa yang sama, kita boleh buat racun dengan dia. Meracun hati dan perasaan orang lain. Melalui lubang telinga dia. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah kita. Tengok apa dia faedah akhirat yang boleh lidah kita bekerja ketika hidup. Benda tu sifat dunia, tapi lidah kita boleh buat kerja membawa ke akhirat. Apa dia? Seperti contoh dia, menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia, untuk kegunaan dunia. Pertama, mencari harta dengan segala akad. Mencari harta dengan segala akad. Lebih kurang macam jual beli. Kedua, seperti akad jual beli dan akad sewa. Akhir zaman ini, segala jenis bentuk pembelian dah jadi jarang akad. Tidak. Kita beli online. Kan? Kita tekan, DP. Sahabat kita nak beli sekian. Dia suruh kita bank. Kita pun bank. Kita habaq beli. Kita dah bagi slip yang kita bank. Tengok barang sampai. Nak akad dengan budak yang tukar hantar tu ke? Kadang kita tak ada, dia letak je barang. Dan kat gambar barang dah sampai. Kalau kita nak akad dengan budak tukar hantar tu tak sah. Dia bukan penjual. Jadi, kena ada akad menggunakan lidah. Okey, tak boleh. Tak ada. Dengan sebab, tak tahu dia di mana. Bukan telefon, kita gunakan WhatsApp. Jadi, harus, maksud dia bukan haram lah. Harus ni boleh untuk mengindahkan lagi kata-kata kita, walaupun bukan lafaz melalui tulisan. Kita habaq balik kat dia, barang dah sampai, saya beli dengan sebanyak harga. Itu yang dikatakan akad. Akad.
Akad jual beli ataupun akad sewa. Okey, akad sewa ni macam kita beli rumah. Kita beli rumah, kita beli kereta. Secara ansuran bulanan. Mula-mula kita sewa lah tu. Bukan hak kita lagi. Bukan hak kita lagi. Rumah pula gitulah kita duk bayar. Selagi kita duk bayar bulanan tu, kita bukan buka kita. Kita masih sewa. Hari ni pembelian rumah ataupun kereta dia nanti suruh kita tanda tangan di atas surat kan? Surat perjanjian. Kita baca je kan? Pun tak baca. Kalau sampai belai-belai dia tak baca. Dia mesej elok kat kita, tanda tangan tahun ni. Tanda tangan tahun ni. Punyalah tonyoh tanda tangan. Apa dia kata apa aku tak tahu. Kan? Tonyoh. Tak boleh tanda tangan, cok jari, cok pula. Akad lalu tu. Tak adalah, tak ada akad. Itu bukan akad. Itu bukan akad. Kita zaman mutakhirin ni, lafaz akad semakin terhakis. Ada. Tapi kedai beli belacan, beli nah. Ada. Tapi tak sebanyak dulu. Sebab sistem dunia semakin canggih. Dia guna on air. Nak beli apa pun tak gaduh dah. Ada seorang tu dia kata dia tak payah pergi kedai dah lah ni. Kunyit sebungkus pun orang main tak. Beli. Kan Shopee beli kunyit. Awak jadi nampak macam tu. Dunia dah semakin moden. Semakin senang. Alhamdulillah ni kebaikan. Benda ni benda baik. Tapi kita nak tengok. Di dalam konsep akad tu dah semakin terhakis. Macam yang Rasulullah ajak. Adanya lafaz. Bila mana benda tu sampai di tangan si pembeli, duit sampai di tangan penjual, maka kata Rasulullah, jangan ada perantaraan di antara keduanya. Berlaku jual beli tu, terus lafaz akad. Beli lah. Okey, jual. Tak kira kalau dia tu Muslim ke tak Muslim ke, dia pun faham. Kalau dia bukan Muslim, dia ni bukan Muslim, dia faham. Dia kan sebut jual. Dia tahu orang Islam akan akad. Sebab apa? Nak menghalalkan pembelian kita. Okey. Maka ulama' mutakhirin meletakkan, walaupun lafaz akad tak ada lah ni. Macam kita beli menggunakan online, tetapi yang menjadikan ganti daripada lafaz akad ialah tulisan terima kasih kerana berurusan dengan saya. Pun dah boleh. Tapi tidaklah sehebat lafaz akad untuk menghalalkan pembelian kita. Katalah, dah ni orang beli baju raya pun dalam online kan. Beli apa juga online. Setiap kali barang sampai pada kita, hantar balik dekat orang yang kita beli. Tapi kalau kat Shopee, nak abang kat siapa? Aku beli dah Shopee dah. Dia kata, betul nak kata Rasulullah 1500 tahun yang lalu Rasulullah pun kata lafaz akad ini akan makin terhakis. Dan sampai satu masa orang tak guna dah ya. Kecuali nak nikah je. Nak nikah daripada kena sari juga. Kalau online pun kena telefon juga kan. Ada orang kahwin online kan. Tapi kena juga mengadap kan. Takut sekali lagi akad dengan orang lain, dapat orang lain. Yang tu saja yang mereka tak boleh. Kalau tidak, isteri pun nak beli online. Kalau lah ada orang jadi Shopee, tak mau hak main yang ni tak apa nak jenis. Penyegan. Beli lain, cari dia keluar main. Mana nak tahu? Katalah 50 tahun akan datang, cari isteri ke online. Dia main keluar muka. Orang pula boleh canai muka lah ni kan. Dalam telefon, hak yang hitam tu jadi gebu. Segak. Hidung pendek dia bagi mancung, mata sepek dia bagi bulat. Anak mata warna apa dia boleh letak. Anak biru dia boleh biru. Agak-agak lah kulit hitam mata biru kot. So dia cari kot situ. Nak menikah, tak gaduh dah. Hantar mai je. Dia pun bungkus. Hantar mana kita tak tahu. Kita mungkin tak hidup dah zaman tu. Kan? Zaman akan datang. Wallahualam kita tak tahu nak. Itulah lafaz lidah. Dia berbentuk dunia. Tetapi boleh bawa ke akhirat. Amalan dunia tapi ditulis sebagai amalan akhirat. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya.
daripada kata-kata dengan barang yang dilarang seperti berdusta yang menyakiti orang yang lain-lain, maka itu adalah berdosa besar. Yang mana dia kata hendaklah bersyukur. Bersyukur dengan anugerah lidah yang Allah bagi. Terima kasih ya Allah. Lidah yang Allah bagi ni banyak sungguh manfaat dia. Kita menyuarakan hasrat hati dengan lidah. Kita nak kata sesuatu yang tak puas hati dengan lidah. Itu yang kata lidah itu melahirkan apa yang ada dalam hati. Suka hati, kelak kau lidah juga. Susah hati, kelak kau lidah juga. Benci, kelak kau lidah juga. Dia akan sesuatu yang ditarjihkan ataupun yang ditashihkan melalui lidah, apa yang dirasa dalam hati. Mula dia buat muka awan, muncung je. Dah aku ni nak kata jugalah, tapi macam tak mau kata. Tapi nak kena kata, kalau tak kata tak boleh. Tapi kalau aku kata boleh ke? Tak apa kata. Kata kalau hak sakit tu parah. Kalau hak yang seronok tu tak apa. Tapi kalau dia suka hati pun gelak kat lidah juga. Awak yang hari ni gelak sangat lah. Hari ni seronok. Hari ni seronok. Itu yang dikatakan sesuatu yang ditarjihkan. Tapi disebut kena jaga dia. Dalam bahasa peribahasa Melayu, lidah ni dia tak bertulang. Tapi dia berbulu. Lidah kita ada bulu. Bulu itu bersifat sebagai perasa. Terletak pedah, dia habaq pedah. Kau letak cabai di atas tangan, pedah ni, pedah. Hang tak rasa lagi, rasa dulu. Walaupun di antara tangan dengan lidah bersifat merasa. Betul kan? Kita nak rasa sejuk dengan panas, kita rasa dengan tangan. Oh panas. Panas. Tapi kalau nak rasa masin ke tawak ke, seduk tak sangat. Manis. Dah kan? Walaupun serupa merasa, cuma rasa tak sama. Ni yang maha hebat Allah tu. Dia letak bulu, hak bulu yang ada berbiji-biji atas lidah kita. Hak itulah perasa. Kadang-kadang Allah Ta'ala sikit je di antara biji-biji banyak atas lidah tu, dia bagi bengkak satu. Alam, nak terlayak dia pun kita tak boleh duk melenja-lenja awak sakit lidah. Makan apa tak boleh, sakit lidah sikit saja. Satu benda ni kena syukur. Makasih ya Allah. Ada kan Rasulullah kata di antara perkara sunat dalam taharah membersihkan lidah. Berus. Kan kita hak guna berus. Berus gigi lah, tak pergi ambil berus sabut pula. Gergah ni. Kalau hak yang guna kayu siwak lagi bagus. Gunakan kayu. Tak di atas lidah dia tu. Sebab apa? Dapat pahala sunat. Sunnah Rasulullah membersihkan lidah di antaranya kata Rasulullah memfasihkan sebutan bacaan Al-Quran. Kalau keras sangat, tak larang nak ajak sebut roh, tak boleh sebut roh, keras sangat. Rajin-rajin asah lidah dengan menggunakan kayu sugi. Guna kayu sugi. Saya dulu ada satu huruf yang saya tak fasih sebut. Ra. Ra situlah masa kecil-kecil dululah. Dia tak boleh sebut ra. Dia jadi ra. Mak saya kata, nak kata hang makan belacan banyak, hang tak kerti pun makan belacan. Saya kecil lagi kan. Tapi dia nak asah. Dia guru Quran. Dia nak asah. Last kali dia buat macam mana? Dia jurui mandi dengan ayat telaga sambil dia baca surah Wailul likulli humazatil lumazah. Dulu mandi telaga dia jurus sampai sejuk geni ni. Dia nak suruh sebut ra. Punya susah hatilah mak tu. Kan orang guru Quran main anak tak sebut ra tak boleh. Koman sepana. Tapi lama-kelamaan Allah Ta'ala bagi Alhamdulillah. Boleh sebut. Saya ingat dia baca surah tu.
Dia kata hang baca sama nak. Hang baca sama. Dia kata sambil dia jurun mandi dengan air telaga sampai sejuk. Air telaga dulu sejuk dah. Lah ni air yang saya rasa yang lain tak pernah sejuk lah. No? Kalau pukul 3-4 pagi kita boleh mandi. Betul tak? Tak sejuk. Dulu kira mandi terang tu sejuk lagi. Duduk terketak-ketak situ. Duduk bertinggung di atas batu tu. Kan dia ada lantai elok pun dulu dah. Dalam betul-betul hampak dan berketik ke mana buat lantai telaga tu. Kita dia jurun sambil dia baca. Wailul likulli humazatil lumaz. Orang tanya hang buat apa? Ni aku bagi mandi kau ni pekak wailun. Dia kata ni pekak wailun. Itu di antara perubatan untuk memfasihkan lidah nah. Jangan lagi kata kat orang lagi tu, orang tutor dulu dia cerita lah dia. Dia tak ada psikologinya, ha? Dia kira hentam dia dengan tali timbul pun dia bedai kan. Ha? Dia tak ada psikologi. Ni aku bagi mandi pekak wailun tak lah nak ajak, tak boleh sebut roh no. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi sikit melantun hujung lidah tu. Dia kata jangan guna pangkal, guna hujung. Jangan guna pangkal, guna hujung. Dia guna pangkal, dia tak bunyi lah. Dia bunyi ra situ. Bermakna rin dengan ra. Rin, ra bunyi dia. Dengan ra ada beza tak kalau bunyi dua-dua ra? Tak ada beza. No? Tapi sampai sekarang masih ada nah. Ada juga orang yang tak boleh. Tak boleh sebut. Nah, antara anak-anak murid yang kita jumpa, ada juga yang tak boleh. Usra insya-Allah. Nah, kalau katalah sampai akhirnya Allah Ta'ala tak bagi, nak buat macam mana? Kita kira kawan tu dalam keadaan darurat. Gunalah. Allah yang maha mengetahui. Dan dia kata, dapat dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Lidah ni tidak dijadikan kerananya. Kerana apa? Daripada kata-kata dengan barang yang dilarang. Allah Ta'ala tak ciptakan lidah untuk kita berkata-kata kepada sesuatu yang dilarang. Seperti berdusta yang menyakiti orang dan lain-lain. Maka itu berdosa besar. Lidah tidak diciptakan untuk menyakiti orang lain. Lidah tidak diciptakan untuk berdusta. Sama ada pendustaan itu bersifat kita sesama kita. Ataupun kita dengan anak-anak kita. Atau kita dengan orang isi rumah kita. Nah. Anak-anak pinak, suami kita. Jangan berdusta. Benda tu pahit kalau nak habaq. Susah. Kecuali dia kata bersalahan berdusta yang tidak menyakiti. Maka itu dosa kecil. Benda ni tak sakit. Kecuali kerana hajat. Benda tu tak menyakitkan. Tetapi hajat nak kena berdusta. Nak jaga hati orang. Dia tu ada kata apa-apa tak kat aku? Tak ada. Dia tak kata apa. Padahal kawan tu kata berjamu. No? Saya kan dia tak kata apa. Lama sangat hampa sembang. Dia tak kata apa. Tak. Dia tak sebut pun pasal. Dusta tak? Tapi kita perlu berdusta. Nah? Sebab Raja Gati. Yang ni tukang sampai. No? Macam mana corong. Syut. Dia kata apa? Tak mahabak. Tak ikut habak kan. Hang terasa pula. Habaklah kat kau pun dia kata. Aku habak dengan terasa. Buat pula dia tak terasa. Apa kata ke dia? Hang janji hang jangan rasa. Hang jangan pergi tanya dia. Kalau dia kata hang jangan pergi tanya dia tu, dia nak tokok sikit. Ada aku tak tanya lah. Kami kau cakap pun, aku tak tanya dia. Habak. Oh, lah dia ni pun ayat. Ketika ni kena berdusta. Dusta yang diharuskan. Hajat kita nak bagi dia perbaik balik. Walaupun kita tidak, dia tak kata apa kat hang. Langsung dia tak sebut pun pasal hang. Takkan dia tak sebut. Hampa sembang lama aku tengok duk kali-kali ni kat aku sikit tadi. Kita kena jaga noh. Sebab tu bila kita duduk sembang bisik-bisik antara kedua kita, mata tu jaga. Orang tu kata sembang siang kandang, pandang-pandang. Sembang malam dengar-dengar. Tu hamba nak kata kat orang. Nah? Bini padang tengok ke dia. Dia tak kata kat dia, kata kat Khono. Tengok ke dia dah rasa. Bahaya dah. Kalau dengan kerana hajat, boleh berdosa. Harus tetap berdosa. Dosa kecil. Tetap berdosa, tapi dosa kecil.
boleh terhapus dengan kebaikan yang kita buat. Tak malah, nah, saya kalau aku abang dia rasa kecil, kesian kat dia. Dia baik, nah. Kau ni kata kat dia teruk, dia tu kata dahsyat. Antara bangsa punya dia kata. Tetap kalau hak antara bangsa ni dia kata hak besar-besar. Bila ada dia bergaduh, aku nak buka rahsia sebenarnya. Rahsia dia semua ada dalam poket aku. Aku tahu semua. Tapi saja aku tak mampu cerita dekat hampa. Tak, aku nak cerita dekat hampa. Aku cerita dekat hang, dia cerita kat siapa? Tak lah. Sabda Nabi SAW, "Laisa bil kadzab man yuslihu bainan nas." Artinya, tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Laisa bil kadzab. Kata Nabi SAW, tidak dinamakan berdusta. Orang yang bermaksud mendamaikan di antara kedua manusia. Maknanya Nabi kata tak dosa. Kalau kita tengok, dia tulis nombor 9 kan? Betul tak? Pada perkataan tulis nombor 9 kecil, nampak tak? Tengok baca nota kaki dia kat bawah. Rawahu Syaikhan. Ada tak kita tu? Tak ada tak? Oh, kita lama dah. Hadis diriwayatkan oleh Syaikhan. Kalau hadis diriwayatkan oleh Syaikhan, dalam kitab tasawuf, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau baca kitab fiqh, dia kata diriwayatkan oleh Syaikhan, dua syekh. Maksud Syaikhan tu dua syekh. Imam Rifa'i dengan Imam Nawawi. Istilah fiqh lain, istilah hadis lain. Kalau istilah hadis, dia kata rawahu Syaikhan, riwayat oleh dua syekh. Dua syekh ni siapa? Syekh hadis dua orang dah. Bukhari dan Muslim. Kalau fiqh, dia kata rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh. Dua syekh ni siapa? Imam Rifa'i dengan Imam Nawawi. Sajalah. Kita kan belajar hari-hari kita tukar pelajaran lain kan? Hari ni tasawuf, esok hadis, lusa tafsir, tolak fiqh. Kemudian tauhid. Jadi dia istilah yang amat berbeza-beza. Kalau usuluddin ataupun tauhid, dia sebut Syaikhan, dua syekh, apa dia? Mansur Al-Maturidi ataupun Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Dia adalah di antara dua syekh. Syekh ni maksud dia orang yang meletakkan hukum. Orang yang meriwayatkan hukum. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang mana sabda Nabi SAW, dia kata tak dinamakan sebagai berdusta apabila kita nak mendamaikan di antara dua orang yang bergaduh. Tak dinamakan berdusta. Maka boleh kita berdusta ketika itu. Baik, kita pergi rumah dia, bawa goreng pisang. Tahulah dia tengah marah. Bawa goreng pisang. Mai buat apa? Dia akan ingat nak main minum kopi rumah hang ni ada goreng pisang. Bawa kawan yang dia berkeliling tu. Kawan tu pun macam tak apa nak masuk sambil duduk kali ke tinggi. Hang kata dia panggil aku. Sebab tak tahu dia malu kat hang. Kata bila? Bohong yang diharuskan. Tak dinamakan dusta, kata Rasulullah. Tak seronok sebenarnya bila kita berkawan dengan kawan yang bergaduh sama-sama mereka tu. Kan kita dulu baik tu, sama-sama kita berdua-dua bersama-sama. Sebab benda ni kita nak bawa ke akhirat tu. Saya kata silaturahim ni akan dibawa ke akhirat. Itulah sampai kata Imam Asy-Syafi'i kata bila mana di mahsyar nanti. Kalau kata kita berkawan dengan sahabat-sahabat yang soleh dan solehah ni, kita boleh tanya pada Allah. Ya Allah, mana kawan aku ni, aku tak nampak dia. Mana kawan aku ni, aku tak nampak dia. Sekian-sekian nama Allah tahu. Kami dulu ketika di dunia, kami duduk sekali. Kami di kuliah sekali. Kami sembahyang sekali. Kami puasa sekali. Mana sahabat aku ni, ya Allah? Allah Ta'ala perintahkan kepada Malik Zabaniyah, cari dia di neraka. Cari dia di neraka. Ada tak? Kalau ada, mai. Kita boleh dapat syafaat daripada berkawan dengan orang yang baik, yang soleh dan solehah. Kawan dia tanya, saksi duk ada. Pergi cari dia. Pergi cari. Boleh bawa mai. Mai. Di dalam sirah disertakan.
Kita mai orang yang dibakar dalam neraka ni, wajah dia hitam legam, kentung. Kentung yang tak mati. Mai, kawan tak kenal. Macam lain dulu dia mandikan dia. Dimandikan. Sekali mandi dengan air sungai. Nak baru jadi kelabu asap. Bukan yang ni, bukan dia. Mandi lagi sekali. Kali kedua nak. Dia kuning-kuning lah dah. Tapi di dahi tu masih tertulis. Orang yang baru bebas. Ditaqum minan nar. Baru bebas daripada neraka. Mandi lagi sekali. Padamlah tulisan tu. Tanya pasal apa lambat? Sebab lidah. Sebab mulut. Yang kata sebab mulut badan binasa. Jadi di dunia ni kita boleh selesaikan. Selesaikan. Cuma kita kata aku dah minta maaf dah kat dia. Bila raya itu aku tulis maaf zahir batin. Maaf zahir tu hak luar, batin tu hak dalam. Habis. Selesai lagi, tak selesai lagi, tak selesai lagi. Takkan dia tak tahu aku tulis besar-besar. Buat banner besar-besar. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri Ma'azir Batin. Kosong-kosong. Tak selesai. Dengan dia kita buat lain. Dengan orang lain kita buat lain. Yang katakan lidah punya peranan tu. Bila kita jumpa di akhirat nanti, kita tak mahu dah kita sama-sama kita ada hutang perkataan. Kalau hari ini ada hati yang terluka, ya Allah selesaikanlah. Ubatilah dia. Hanya dengan memohon kemaafan. Minta maaflah, menyesailah. Aku dulu mulut jahat. Hati tengah marah. Ucapan keluar macam-macam. Hati tengah marah. Fikiran tengah rusing. Keluar perkataan macam-macam. Maaf tak apa, aku faham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tak ada hutang di akhirat. Susah. Kalau hutang di dunia boleh bayar. Hutang di akhirat apalah kita nak bayar. Amalan tak banyak. Lelah kalau banyak amalan yang kita bawa balik. Amalan dah tak banyak. Dosa yang banyak. Takkan yang ada nak bagi dekat orang perhabis. Jaga jaga lidah. Kerana lidah kita boleh berpisah. Bahkan dia kata terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim. Yang ni wajib kita berdusta ketika mana kita melihat orang yang haram dibunuh. Dia itu tak salah pun. Tak salah, tetapi dia dituduh, dia difitnah melakukan sekian-sekian demi menyelamatkan nyawa, dia lari. Kalau dia tak salah, pasal apa dia lari? Kalau dia serah diri, tak lagi hampa kata dia salah. Hampa bawa main bukti hak yang palsu. Hari ni macam-macam orang boleh buat Hampa adakan bukti kata dia buat, padahal dia tak buat pun. Jadi, dia nak selamat diri dia terpaksa lari. Bila dia lari, kita ni tolong sembunyikan dia dalam rumah. Orang macam nampak tak? Tak nampak pun. Rasa ni wajib. Sebab kita tahu. Dia bukanlah orang yang melakukan sedemikian. Wajib kita berdosa ketika ini demi menyelamatkan nyawa seseorang. Ataupun kita tahu yang mana orang tu tak bersalah di dalam kelakuan zina. Tapi dia difitnah. Orang tuduh dia. Orang tuduh dia melakukan zina. Atas sebab perbuatan tersebut, dia hendak dihukum. Ketika ini kita boleh berdusta secara benar. Berdusta secara benar maksudnya, aku tak tengok pun. Sungguh aku tak tengok. Boleh. Demi menyelamatkan nyawa dan juga maruah seseorang. Wajib kita berdusta. Ataupun kita. Kita hari ini orang tangkap. Agama apa? Islam. Kalau Islam aku bunuh. Demi menyelamatkan nyawa. Wajib kita kata, aku dah tak Islam. Seperti mana Rasulullah suruh kepada Ammar bin Yasir. Selepas Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh. Tinggal Ammar saja yang sedang menunggu masa untuk dibunuh. Ikut jejak mak dan ayah dia. Ketika ni Rasulullah suruh sampaikan pesanan. Katakan kepada Ammar,
tukar pengakuan. Maksud dia dusta lah. Kata, hang bukan lagi pengikut Muhammad. Hang bukan lagi bertuhankan Allah. Tetapi hang dah sembah Lata dan Uzza. Berdusta. Wajib demi menyelamatkan nyawa. Dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia dengannya. Okey, dia nak abad. Dan seperti mengumpat. Takrif mengumpat ni apa dia? Mengumpat ni kita menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci. Apa yang seronok orang mengumpat? Hang katalah kat aku suka. Siapa yang suka? Itu maksud dia mengumpat. Kita kata benda yang dia benci dengar. Dan ia akan benci ia akan dia jika dengar dia. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama'. Yang ni memang haram. Mengumpat ni memang haram. Ijma' ulama' ni seluruh sepakat ulama' mengatakan bahawasanya mengumpat itu adalah dosa besar. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji siksa yang bersangatan. Seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini ayat yang ke-12 daripada surah Al-Hujurat. Maksudnya, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat. Kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Dan jangan kamu mengumpat setengah kamu akan setengah yang lain. Adakah suka seseorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat dan sangat kasih sayang. Surah Hujurat ayat yang ke-12. Kita tengoklah, di antara perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu mengumpat. Ijma' ulama' mengatakan dosa besar. Dalam Al-Quran dia bawa satu dalil. Dalil yang panjang daripada surah Al-Hujurat yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan daripada sangka buruk pun tu. Hati ni jahat. Hati kita suka bersangka. No? Jauhkan. Ubah sangka buruk tu jadi sangka baik. Bersangka baiklah. Pesan ke hati. Kalau hati tak mendengar, cakap. Kita sangka baiklah. Untuk begini-begini. Nak menghindarkan daripada keluar perkataan yang tak baik. Daripada kita nak mengata dekat dia, aku rasa-rasa. Yang rasa-rasa tu, buanglah. Rasa baik, bagus. Bukan macam tu. Kita bersangka baiklah dengan dia. Pujuk hati balik. Sebab apa? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan. Hangpa suka ke makan daging saudara hangpa yang mati? Contoh dia kata Allah. Orang mati. Kita lapar. Kita lapar. Isi orang mati. Ambil tangpaha tu. Pergi bakar. Makan cicah air asam. Mau ke? Ini Allah Ta'ala tanya kita. Kita kalau lembu mati jadi bangkai pun kita tak makan. Ayam mati kena hawak. Jangan sayang. Ambil masak. Orang kata dia mati kena hawak. Tak boleh makan. Apatah saudara kita sendiri. Adik-beradik kita. Kawan kita. Orang kata dia tu mati. Mati dah nama dia. Dia putih gebu tu. Isi bagus punya. Aku pegang dia lembut je. Apa sikit kita bakar panggang makan. Mau tak? Allah Ta'ala tanya, hampa mau ke? Hampa suka ke makan daging saudara hampa yang dah mati? Bangkai ikut. Kalau hampa tak suka, hentikan segala perbuatan mengumpat, mengeji sesama kamu. Kerana dosa dia adalah amat besar. Perumpamaan tu, hampa sedang makan bangkai saudara hampa sendiri. Bukan makan ikan, bangkai ikan boleh makan tak? Bangkai ikan boleh makan. Di antara bangkai yang boleh makan dua jenis. Bangkai ikan dengan bangkai belalang. Bangkai lembu tak boleh, kambing tak boleh, ayam tak boleh dan yang sama waktu dengannya.
Tapi bangkai ikan boleh makan. Kau boleh makan bangkai ikan? Ikan kering tu? Kan? Sedap kot. Dah? Makan bangkai ikan. Boleh. Harus halal. Belalang. Banyak sangat belalang. Mati berselerak. Tapi jangan bagi dia makan racun. Ada orang main. Okey. Okey. Jangan kalau benda yang kita bagi makan racun, lepas tu kita makan balik. Makruh macam orang tangkap ikan. Kan dia pembunuh racun kan? Boleh makan. Tapi makruh kita dengan cara kita menzalimi. Okey, seterusnya dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Bulan depan dah tu. Habis dah bulan 11. Akan muncul bulan 12, Masya Allah. Sat je habis dah. 2022. Sebulan lagi terbit Mei 2023. Cepat sungguh-sungguh masa berlalu, Panjang umur, panjang umur insyaAllah. Jumpa tahun baru. Usia makin meningkat. Mudah-mudahan macam mana meningkatnya usia kita, begitulah meningkatnya amalan kita insyaAllah. Begitu juga dengan keimanan kita. Okey. Saya nak menjemput hari ni. Saya kuliah minggu ni. Hari ni, esok, lusa tak ada dah. Saya dah high Jadi saya nak jemput untuk surah Muttaqin. Yang mana yang belum lagi menerima jemputan. Untuk ke Walimatul Urus. Anak-anak saya pada 4 hari bulan 12. Bertempat di Masjid Makbul, Teluk Kumbar. Jadi dengan tu, semoga kehadiran tuan dan puan. Maksud dia pasangan di rumah. Panggillah sama. Okey? Membawa keberkatan di dalam majlis tersebut. Yang sedikit dapat dimanfaat banyakkan. Yang banyak jangan sampai membuang. InsyaAllah ta'ala. Dengan sekali lagi dengan lafaz takzim. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Google Meet. Sahabat-sahabat yang berada di depan saya. Di atas segala sumbangan yang diberikan. Saya tak mampu nak membalasnya. Hanya Allah sahaja yang mampu. Allah Maha Kaya. Hamba fakir ya Allah. Apa yang boleh saya katakan? Terima kasih. Jazakumullah syukran katsira. Allah Ta'ala lah yang membalas sebanyak-banyak kebaikan kepada puan-puan sekalian yang telah menginfakkan untuk saya. Dan sekali lagi saya mohon kemaafan di atas lidah saya yang tetap berbicara sendirian di depan tanpa membenarkan puan-puan buat pembelaan diri. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan saya dan terima kasih banyak-banyak di atas segala sumbangan yang diberikan. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang cacat celah adalah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nak buat kerja ke dalam ni? Okey, dah habis dah. Okey, masih semua jemput dah? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wadina wa najina minal qawmil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terima merantau. Kak Syam. Ya saya. Kak Syam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan. Tak sihat dia. Okay, alhamdulillah. Sihat dah alhamdulillah. Sihat dah alhamdulillah. Sihat dah alhamdulillah. Tapi batuk-batuk juga lah Kak Syam oi. Betul
ramai. Kalau kuliah pun ramai kau yang betul tu. Ke belakang, ke depan pun ada orang betul. Kita tak berani lagi kan nak pergi ramai-ramai tu, takut juga kan. Lebih jaga kan, jaga kesihatan kita. Apa Okey, dia? baik satu. Jaga kesihatan elok kan. Baik, terima kasih Kak Syam. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Dari Daya. Bye kawan-kawan. Bismillah. Baik Kak Syam. Tiada daya. Hidayah. Ridaya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.